Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Muharram 31 Julai bersama saya Ardi Harman Marzi. Dan berikut tajuk utama untuk malam ini. Mangsa penipuan visa Furada fail saman sivil. Juga wanita disambar buaya ketika memancing. 111 jemaah yang menjadi mangsa penipuan visa Haji Furada baru-baru ini akan memfailkan saman sivil dalam masa terdekat terhadap agensi pelancongan yang terlibat dalam penipuan itu. Tuntutan tersebut dibuat menerusi firma guaman Tariq Saad and Partners. Jelas peguam mereka Muhammad Nazrin Muhammad Seth. Tuntutan itu dibuat susulan tiada sebarang pembayaran mahupun tindakan daripada pihak terbabit selepas kejadian berkenaan. Tambah beliau, tuntutan itu akan dibuat di Mahkamah Tinggi selepas proses dokumentasi selesai. Saya kira-kira jumlah kerugian ada dalam 3 juta. We are in the midst of preparation. Kita masih dalam preparation. Kalau ini we plan to buat secepat mungkin lah. Because dah ada beberapa sebenarnya bukan beberapa, dah banyak kali discussion dan sebagainya apa semua. Dokumen pun kita dah compile dan sebagainya apa semua. It's a matter of time lah. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Bangi pagi tadi. Sementara itu, beliau yang mewakili jemaah turut menggesa agar Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK dan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk bertindak segera dan melakukan siasatan lebih terperinci. Di samping itu, kami juga menggesa pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK, untuk melaksanakan kuasa-kuasanya seperti mana yang diperuntukkan di bawah Akta Industri Pelancongan, yang mana siasatan boleh dijalankan oleh pihak MOTEK selaras dengan peruntukan di bawah Seksyen 41 Akta tersebut. Jelasnya pihak MOTEK boleh menggunakan kuasa di bawah Seksyen 15 untuk melihat dan meneliti sistem pengurusan dan punca jemaah terkandas. Malah jika didapati bersalah di bawah Seksyen 8 Akta tersebut, agensi pelancongan berkaitan boleh digantung atau dibatalkan lesen. Sebelum ini, media melaporkan lebih 380 bakal jemaah haji yang menggunakan visa Furada terkandas di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang pada 7 Julai lalu. Dipercayai menjadi mangsa penipuan sebuah agensi pelancongan. Sementara itu, salah seorang wakil mangsa, Muhammad Hanif Muhammad Saleh, memaklumkan ada segelintir mangsa mengalami gangguan emosi, dek malu berdepan keluarga dan jiran selepas terpedaya dengan modus operandi agensi pelancongan terbabit. Ya, gangguan emosi, ramai yang ada gangguan emosi, mereka tak balik ke rumah. Ada di antara mereka tu sepatutnya kalau pergi haji 3 Ogos baru balik. 3 Ogos nanti baru dia balik. Sampaikan mereka tu berangan-angan nak beli tamar, nak beli kacang, nak beli kismis saja untuk diberikan pada jiran-jiran sebab malu nak balik jumpa jiran. Ini sampai emosi tekanan tu berlaku kepada mereka. Lebih menyayat hati katanya, ada mangsa yang terpaksa bergadai harta untuk mengambil peluang menunaikan ibadah tersebut. Namun niat itu terbantut akibat daripada tindakan agensi pelancongan yang tidak bertanggungjawab itu. Muhammad Hanif juga berharap agar perkara sama tidak berulang pada masa akan datang, memandangkan kes berkenaan bukan isu baharu. Isu penipuan visa Furada juga katanya akan memberi kesan buruk kepada negara, lebih-lebih lagi apabila melibatkan persepsi negara luar berkaitan ketelusan sistem pengurusan pelancongan negara selain soal yang membabitkan agama Islam di negara ini. Sisa serpihan roket Long March 5B milik China yang memasuki ruang udara Malaysia malam semalam disahkan jatuh di sekitar Laut Sulu berdekatan tenggara Filipina. Menurut satu kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, sisa roket tersebut jatuh di kawasan antara latitude 9.1 darjah utara dan longitude 119.0 darjah timur.
Mosti turut memaklumkan serpihan roket tersebut sudah terbakar semasa memasuki ruang udara bumi dan pergerakannya turut melintasi beberapa kawasan sekitar Sarawak sahaja. Justru pihaknya menasihatkan agar rakyat Malaysia tidak perlu bimbang susulan Mosti melakukan pemantauan berterusan melalui agensi angkasa Malaysia MAISA selain kenyataan agensi angkasa China sendiri. Semalam tular di media sosial beberapa rakaman serpihan roket bercahaya di ruang udara di beberapa kawasan di Sarawak sekitar jam 12.55 pagi. Pada awalnya, rata-rata mereka menyangkakan ia adalah meteor. Penduduk tempatan turut memaklumkan mereka mendengar bunyi guruh berpanjangan semasa kejadian. Seorang wanita yang dilapor hilang ketika memancing akibat disambar buaya di kampung Tanjung Bulat, Kinabatangan semalam ditemui hari ini. Mayat Nur Sila Sayung, 32 tahun, dijumpai penduduk kampung bersama pasukan mencari dan menyelamat kira-kira 800 meter daripada lokasi mangsa disambar reptilia itu. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kinabatangan, Nur Azlan Shah Jamaluddin, mayat Nur Sila ditemui sekitar jam 6.35 pagi tadi. Jelas beliau sebelum penemuan itu, pihaknya diberitahu penduduk kampung yang turut menyertai SAR berkenaan terdengar pergerakan buaya tersebut. Sejurus kemudian, pasukan SAR bergerak ke lokasi dilaporkan sebelum menemui tubuh mangsa dalam keadaan kurang sempurna. Mayat mangsa kemudian dibawa ke darat sebelum diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Semalam media melaporkan seorang wanita disambar buaya ketika memancing di tebing anak sungai yang bersambung dengan Sungai Kinabatangan sekitar jam 3.40 petang. Selepas disambar, mangsa dibawa ke dalam sungai sebelum hilang. Difahamkan mangsa cuba menyelamatkan ibunya daripada dibaham reptilia tersebut. Seorang lelaki warga Mas dilaporkan hilang sejak 8 hari lalu. Mairan Basir, 66 tahun, dilaporkan keluar dari rumah pada 23 Julai lepas dengan menunggang motosikal Honda Wave bernombor pendaftaran DAR 1761 berwarna biru. Menurut anak mangsa Nur Sam Mairan, bapanya tinggal bersama 3 adiknya di kampung rancangan pinggir air hitam Teluk Intan selepas kematian ibu mereka. Ketika kejadian, 2 adiknya sedang bekerja manakala seorang lagi keluar membeli barang. Jelas Nur Sam sebelum ini hampir setiap hari bapanya akan keluar ke kedai yang tidak jauh dari rumah untuk minum, namun akan pulang selepas kira-kira 30 minit atau sejam berada di kedai itu. Tetapi kali ini bapa mereka tidak pulang sehingga malam menyebabkan keluarganya bimbang dan ia juga kali pertama berlaku. Menurut Nur Sam, bapanya ketika ini mengalami sedikit masalah ingatan dan percakapan juga sudah kurang lancar. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Commissioner Ahmad Adnan Basri berkata, pihaknya menerima laporan kehilangan warga emas itu pada jam 5.13 petang 24 Julai lalu. Polis sudah mengesan lelaki terbabit di seluruh daerah dan masih lagi dalam proses mencari. Bagi yang mempunyai sebarang maklumat mengenai Mairan, boleh menghubungi Ketua Balai Cuicak Sarjan Major Murad Al-Aziz di talian 012-435-1087 atau anaknya Nur Sam di talian 011-3350-7158. Taktik 31 pendatang asing tanpa izin parti yang bersembunyi di dalam semak di sebuah ladang getah terbongkar selepas dihidu pihak berkuasa semalam. Menurut kenyataan Markas Divisyen Kedua Infanteri Malaysia, kesemua mereka cuba menceroboh untuk memasuki negara ini secara haram melalui sempadan Malaysia-Thailand. Taktik mereka dikesan tim ronda semasa menjalankan tugas rondaan di kawasan sempadan Malaysia-Thailand selepas mendapati ada pergerakan memasuki negara melalui pintu pagar sempadan sekitar jam 9.30 malam. Siasatan awal mendapati kesemua suspek merupakan warga negara Myanmar dan tidak memiliki sebarang dokumen perjalanan sah dan masing-masing berumur 18 hingga 44 tahun yang terdiri daripada 21 lelaki dan 10 perempuan. Ketika tangkapan turut dirampas 3 buah telefon bimbit, wang tunai dalam mata wang Malaysia dan Thailand bernilai RM967.30 serta 31 beg pakaian dengan anggaran nilai keseluruhan rampasan sebanyak RM2,467.30. Kesemua parti kemudiannya diserahkan kepada Balai Polis Bukit Kayu Hitam untuk tindakan lanjut.
Pusat tahfiz pondok perlu kursus kesedaran keselamatan. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan meneliti cadangan kursus keselamatan kebakaran kepada semua pusat tahfiz, madrasah dan pondok persendirian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad berkata walaupun hal-hal berkait agama adalah di bawah kerajaan negeri, namun syarat-syarat berkaitan keselamatan perlu diteliti bersama. Ini pun saya telah ada pihak tertentu yang minta supaya dalam soal untuk meminta pihak JAKIM meneliti tentang bagaimana untuk kursus soal-soal keselamatan kebakaran dan sebagainya. Saya minta pihak JAKIM menelitilah kalau benda tu proposal itu baik sebagai cadangan yang baik daripada ini kita boleh buat di peringkat sekolah-sekolah semua termasuk pondok, masuk sekolah-sekolah. Tambah Datuk Idris Ahmad, kursus itu akan menggariskan beberapa panduan, terutama berkaitan isu keselamatan yang perlu dipatuhi pengurusan pusat pendidikan Islam. Guru-guru dan pelajar juga dapat menjaga keselamatan mereka sekiranya berdepan dengan kecemasan. Beliau berkata demikian kepada media selepas lawatan dan surahan bantuan musibah kebakaran di Madrasah Al-Imaniyah, Sungai Ular, Kuantan. RM100,000 disumbangkan Yayasan Taqwa dan RM5,000 daripada tabung musaadah yang disampaikan kepada mudir madrasah Baba Zaidi Malik. Dalam kejadian 24 Julai lalu, 33 kediaman pelajar di Pondok Tahfiz Al-Imaniyah musnah 100% dalam kebakaran. Struktur pondok daripada kayu dan jarak setiap pondok yang terlalu rapat menyumbang kepada kebakaran merebak dengan cepat. Baik, ketika harga barangan naik, banyak peniaga tiada pilihan terpaksa menaikkan harga jualan mereka. Namun berlainan pula dengan seorang peniaga sate di Kampung Cendering, Kuala Terengganu yang memilih untuk menurunkan harga makanannya dan ia mendapat sambutan. Engku Adlan Rakin Engku Adenan bertindak menurunkan harga sate ayam dan dagingnya yang sebelum ini dijual RM1.20 secucuk kepada masing-masing 80 sen dan 90 sen mulai minggu lalu. Sebab saya jual murah ni, saya nak tolong penduduk kampung, jadi mendapat merasa sate dengan harga yang saya buat ni harga 80 sen. Yalah, dengan harga RM1.2 tu mungkin bukan semua orang yang mampu. Engku Adelan mengakui harga ayam mentah yang semakin stabil antara faktor mendorongnya untuk menurunkan harga sate jualannya. Katanya dia masih memperolehi keuntungan yang memadai walaupun menjual harga sate dengan lebih murah dan yakin akan mempunyai lebih ramai pelanggan. Engku Adlan Rakin berkata jualan satenya kini meningkat kepada sekurang-kurangnya 1,000 cucuk sehari berbanding cuma 500 cucuk sewaktu menjual dengan harga RM1.20. Peniaga-peniaga lain, tidak kira lah peniaga-peniaga benda pun, jadi boleh mengurangkan jugalah harga. Sebab apa? Sebab dia boleh membantu juga ekonomi dan juga kita sebagai pembeli pun jadi nak pergi beli. Bila harga turun kita pun nak beli. Harga mahal jadi susah sikit nak beli. Moga apa? Sebab kita nak kena jimat sikit. Istiadat sempena Perbarisan Hari Pahlawan 2022 syarat dengan memperingati keringat dan jasa pahlawan yang mempertaruhkan nyawa demi kedaulatan Ibu Pertiwi. Selain menampilkan 6 kontingen wira terdiri Tentera Darat Malaysia TDM, Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, PDRM, Persatuan Veteran ATM dan kontingen pesara polis dan bekas polis. Kisah pertempuran Battle of Mogadishu di Somalia turut diangkat melalui persembahan pantomim. Di bawah Unit 1 meneruskan misi penyelaman terpaksa pakar. Mengenang kembali peristiwa berdarah itu, Battle of Mogadishu berlaku di Bakra Market, Somalia pada 3 dan 4 Oktober 1993. Ia membabitkan pasukan batalion ke-19 Regimen Askar Melayu Diraja Mechanized yang terlibat dalam misi pengaman Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Mogadishu di bawah kontingen Malbat 1 UNOSOM 2 United Nations Operation in Somalia.
Ketika itu, pasukan berkenaan telah dikerah ke kawasan pertempuran untuk menyelamatkan anggota elit US Ranger dan kru helikopter Black Hawk yang terperangkap di pasar berkenaan ekoran diserang gerila pemberontak. Dalam usaha menyelamatkan anggota US Ranger berkenaan, kereta perisai kondo yang dipandu Korporal Mat Aznan Awang ditembak roket RPG menembusi cermin hadapan kenderaan perisai dipandunya sehingga menyebabkan kematian kepada anggota berkenaan. Sementara itu, Perbarisan Hari Pahlawan hari ini membabitkan 58 pegawai dan 867 anggota lain-lain pangkat daripada ATM dan PDRM serta 152 veteran daripada Persatuan Veteran ATM dan bekas Polis Malaysia. Perbarisan diketuai Pegawai Memerintah Batalion ke-10 Regimen Askar Melayu Lieutenant Colonel Muhammad Ikhwan Husin. Istiadat dimulakan dengan tiupan paluan akhir diiringi penurunan jalur gemilang. Ia kemudian diteruskan dengan alunan deklamasi sajak berjudul Pahlawan disampaikan Korporal Udara Ramdan Akmal Muhammad Jamal Dati ATM serta Sarjan Roshni Kasim dari PDRM. Sempena istiadat itu yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah serta Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah berkenan mencemarduli menyaksikan istiadat sambutan yang diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang TUDM dan Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani. Sambutan Hari Pahlawan kembali dilangsungkan pada tahun ini selepas 3 tahun tidak dapat dilaksanakan berikutan jerebu teruk yang melanda negara pada 2019 dan pandemik COVID-19 pada 2020 dan 2021. 68 orang asli dari Kampung Bersah dan Kampung Kuala Mu Ipoh Perak berpeluang melawat tempat-tempat menarik bersejarah dan melihat sendiri keindahan seni budaya Islam di sekitar Lembah Kelang. Program Kembara Mulia anjuran Yayasan Ikhlas Cawangan Ipoh itu dilihat dapat memberi pengalaman dan ilmu pengetahuan berkaitan perkembangan Islam dan negara kepada penduduk orang asli di negeri itu. Pengurus Yayasan Ikhlas Cawangan Ipoh Perak, Hasrik Hafizi Abdul Halim Hafiz berkata, program Kembara Mulia yang mendapat kerjasama Pejabat Agama Islam Daerah Sungai Siput itu merupakan program kali pertama yang bertujuan untuk mengembangkan lagi syiar Islam dalam komuniti orang asli di negara ini. Kita nak bawa mereka untuk menghayati keindahan seni budaya Islam di Putrajaya dan juga meningkatkan jati diri orang untuk orang asli dah, insyaAllah. Kita mengambil tarikh ini sempena mahajirah lah yang mana kita nampak sangat signifikan lah dengan perubahan kan. Mahajirah adalah perubahan dan kita nak anak-anak ni berjaya di masa akan datang lah, insyaAllah. Tambahnya, Yayasan Ikhlas dalam perancangan untuk meneruskan program seumpama itu pada masa akan datang dengan menyasarkan 50 daripada 260 kampung orang asli di Perak. Sementara itu, Muballigh Islam orang asli Pejabat Agama Islam Daerah Kuala Kangsar Wan Masindra Juja yang juga mewakili penduduk orang asli berkata rata-rata peserta teruja kerana ia merupakan pengalaman pertama bagi kebanyakan orang asli menyertai program seumpama itu. Ramai dekat mereka sebenarnya tak pernah menjejakkan kaki ke Putrajaya dan juga di kawasan-kawasan di luar daripada Perak dan mereka rasa sangat gembira dan bertuah dan mereka juga telah sedikit sebanyak bertambahlah pengetahuan mereka berkaitan dengan apa yang sebenarnya telah berlaku dalam negara kita. Semalam seramai 40 orang dari Kampung Bersah dan 28 orang dari Kampung Kuala Mu ini berpeluang menonton filem Mat Kilau di JSC Alamanda Putrajaya selain lawatan ke Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya serta muzium dan hospital orang asli di Gombak. Selepas ini, pergolakan politik di Iraq, Parlimen diserang. Masih bersama berita Al-Hijrah, jumlah kematian akibat banjir besar di Timur Kentucky, Amerika Syarikat meningkat kepada 25 orang, termasuk 4 kanak-kanak. Governor negeri itu, Andy Beshear, berkata jumlah berkenaan dijangka akan terus meningkat apabila operasi mencari dan menyelamat tetap diteruskan.
di kawasan yang tidak boleh dilalui sebelum ini. Beberapa kawasan yang dilanda banjir di timur Kentucky dilapor menerima hujan lebih 20 cm dalam tempoh 24 jam. Dalam pada itu, lebih 23,000 penduduk di negeri ini terputus bekalan elektrik dan juga bekalan air bersih. Di Whitesburg, paras air di bahagian North Fork, Sungai Kentucky meningkat sehingga 7 meter dalam tempoh beberapa jam, jauh melebihi paras tertinggi sebelumnya iaitu hampir 5 meter. Buat masa ini, 3 juta penduduk berada di bawah amaran berjaga-jaga melibatkan negeri Kentucky, West Virginia, Timur Laut Tennessee dan beberapa daerah di selatan Ohio. Khamis lalu, penduduk di kawasan tasik Penball di Breathitt County diarah berpindah sesulan kebimbangan empangan berdekatan akan pecah berikutan hujan lebat dijangka berterusan hingga hujung minggu ini. Sekurang-kurangnya 125 cedera dalam pertempuran antara penyokong ulama terkenal Syiah Muqtada al-Sadr dengan pasukan keselamatan Iraq. Menurut agensi Anadolu, seramai 25 anggota tentera turut cedera dalam insiden tersebut. Kementerian Kesihatan Negara itu dalam satu kenyataan mengesahkan 100 penunjuk perasaan cedera ketika bertempur dengan pasukan keselamatan di Parlimen. Sementara itu, perbezaan pandangan politik menjadi punca utama kerajaan baharu Iraq masih gagal dibentuk hingga kini sejak pilihan raya awal diadakan Oktober tahun lalu. Sebelum ini, Muhammad Shia al-Sudaini, 52 tahun, dipilih sebagai calon untuk mengetuai kerajaan bagi menamatkan krisis yang berlarutan selama 8 bulan. Pencalonan al-Sudani mencetuskan perpecahan kerana penunjuk perasaan dan gerakan Syiah Sadris mahu tokoh yang dicalonkan di kalangan individu yang tidak pernah terlibat dengan kerajaan. Di Lubnan, orang ramai terpaksa beratur panjang selama berjam-jam untuk membeli roti. Susulan harga makanan ruji bersubsidi itu meningkat mendadak. Lebih teruk, setengah kedai dilapor sudah membuat catuan. Kebanyakan kedai menghadkan penjualan roti kepada 1 atau 2 beg di mana setiap beg mempunyai 6 keping roti. Sebungkus beg roti dijual secara rasmi pada harga £13,000 Lubnan bersamaan RM90. Bagaimanapun di pasaran gelap ia berharga lebih £30,000 melebihi 2 kali ganda. Seorang penduduk Khalil Mansur berkata dia beratur berjam-jam setiap hari untuk membeli roti dan kadang-kala tidak mampu membelinya. Katanya sudah 3 hari tidak membeli roti kerana tidak mampu membayar £30,000. Ada kalanya setelah berjam-jam beratur, kedai roti sudah kehabisan makanan itu. Lazimnya roti bersubsidi dibeli dalam kuantiti yang banyak dan dijual semula oleh peniaga tidak bertanggungjawab pada harga yang lebih tinggi. Baik, sebentar lagi Globe Al-Hijrah akan bersiaran jam 8.45 malam ini yang akan membawa perkembangan lebih mendalam pergolakan politik di Iraq. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok. Dan jangan ketinggalan layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Ardi Herman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.